Hujan dengan cuaca lebih panas dan kering tahun ini tanpa fenomena El Nino dan La Nina. Beliau turut mengulas mengenai mesyuarat ke-21 Kumpulan Kerja Teknikal TWG dan Jawatankuasa Pemandu Peringkat Menteri Subwilayah mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan. Katanya kelima-lima negara yang terlibat telah membentangkan tindakan untuk menangani kejadian kebakaran dan jerebu di negara masing-masing. Antara maklumat tindakan termasuk menjalankan pemantauan cuaca dan titik panas secara berterusan dan penguatkuasaan. Empangan itu yang dibina bagi menyalurkan air ke sawah di 5 buah bendang utama di Kampung Bagus Kok Pauh, Kubang Rambutan, Telaga Mas dan Gucil kini surut 0.03 meter sehari. Katanya paras air empangan itu kini 13.94 meter berbanding paras akhir 12.2 meter sebelum penghantaran air kepada petani perlu dihentikan. Kalau seandainya hujan tidak turun dalam masa 68 hari ini, maknanya keadaan akan jadi paling kritikal. Namun begitu, kita sedar bahawa di saat penghujung bulan Mac ini adalah zaman peralihan monsun. Yang kita tengok keadaan sekarang, hujan pun telah ada sedikit sebanyak. Beliau berkata demikian selepas meninjau empangan itu yang menerima sumber dari Sungai Tandak Liang sebelum dilepaskan semula ke sawah padi. Langkah dia ambil kini mengawal pelepasan air dan penggunaan secara berhemah sepanjang musim kemarau. Katanya ketika ini padi di kawasan berkenaan sudah berusia 60 hari dan masih memerlukan 50 hari lagi untuk masak dengan penggunaan air minima dari empangan terbabit. Jelasnya, lazimnya keadaan kemarau dijangka tamat di Kelantan pada bulan Mei sebelum paras air di empangan itu dijangka kembali normal. Hari ini, kedudukan air di 3 empangan utama di Kedah dilaporkan semakin menurun. Menurut Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, kapasiti empangan muda berada pada tahap 11.76%. Kapasiti air di empangan Ahning adalah sebanyak 60.67%, manakala empangan Pedu merekodkan kapasiti air sebanyak 43.87%. Tinjauan mendapati air tasik berkenaan semakin cetek dan ini menyebabkan banyak bot nelayan tersadai. Mereka bimbang jika panas berterusan dan tiada hujan dalam tempoh terdekat, ramai nelayan tasik akan hilang mata pencarian. Ya, masak. Disebabkan apa ya? Ya, itu. Ya, keringnya. Ikan pun kurang. Kenapa yang boleh jadi air surut ni? Sebab marau panjang. Jadi sebab air surut ni pendapatan nelayan pun terjejah. Terjejah. Terjejah dalam berapa tu? Kalau dalam sebulan dapat berapa, sekarang dapat berapa? Dulu dalam bulan dapat 700 lah. Sekarang? Sekarang 300 tu. Ikan dapat 3 kilo macam tu sehari. Berbanding dulu banyak air dapat? Banyak dulu banyak. Di sini bergantung daripada hujan. Kalau hujan, ikan banyak sekali lah. Nelayan mendakwa situasi itu turut menyebabkan perbelanjaan bagi membeli minyak meningkat kerana perlu mencari kawasan kedalaman yang cukup untuk melabuhkan bukat. Malah kadang-kala perjalanan itu mengambil masa sehingga 45 minit berbanding hanya 15 minit sebelum ini. Kadang banyak, kadang sikit. Paling kadang pernah modal minyak pun tak lepas kadang tu. Sebab kami sini tak ada subsidi minyak. Kalau ada subsidi minyak tu mungkin boleh tampung lagi lah kan. Pendapatan tak tentu dah nak cakap yang kasar. Tak tentulah, kadang sehari RM20 pun biasa dapat. Kadang hari nak dapat lebih tu RM500 pun boleh dapat. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Bekalan Air, Sumber Air dan Tenaga, Datuk Badrul Hisham Hashim berkata, paras air di Caruk Batang Padi menyusut ekoran taburan hujan yang sedikit. Ada yang tanah yang patut sawah dan di situ pun ada yang ada tap air geologi itu untuk kita proses untuk jadikan air minuman. Jadi memang inilah ada yang kita ambil itu untuk air minuman dan apa pun saya harap supaya air kita di Kedah ni so far masih lagi terkawal lah, walaupun ada susut yang agak ketara tetapi masih lagi terkawal. Kita boleh membekat air kepada semua penduduk Kedah ni lah. Beliau menasihati nelayan supaya tidak panik. Berikutan paras air di 3 empangan utama di negeri itu masih kekal pada paras tabir. Tinjauan di 2 pelantar ikan di Kuala Perlis menyaksikan bot-bot nelayan hanya tersadai di muara sungai. Senario itu memberi kesan kepada hasil tangkapan mendadak turun. Jika ada yang mahu mencuba nasib, mereka hanya boleh turun ke laut selepas air sungai naik
sekitar jam 10 hingga 11 pagi sahaja. Nelayan nak keluar masa tepat, bagi tepat masa yang tak boleh nak pergi lah. Patutnya dah boleh keluar, makan masa nak tunggu berjam-jam. Patutnya boleh keluar pada pukul pagi, pukul 8. Nak kena tunggu pukul 10. Lebih kurang macam tu lah sini. Masalah dia. Masalah ni. Dan juga ikan-ikan di sini dah buat masa sekarang ni, ikan menung di sini tak ada lah. Nelayan pun tak dapat hasil kan. Menung macam tak ada lah ikan. Ada pun daripada dapat banyak ni dia keluar Kedah ya, lebih kurang macam tu lah. Keluar Kedah ada lah. Permasalahan dihadapi nelayan itu turut dipersetujui Persatuan Pendidikan dan Kebajikan Jaringan Nelayan-Nelayan Pantai Malaysia Jaring. Pengerusi Negeri Musa Safar berkata, sebelum ini nelayan memperoleh 200 kg ikan setiap kali ke laut. Kini merosot hanya 10 kg hasil tangkapan. Itu pun ada nelayan yang terpaksa berkongsi bot bagi menjimatkan kos minyak. Sekarang nelayan masih merosot lah tangkapan. Yang pertama sekali, ketam. Dulu ketam, paling kurang pun 30 ke 40 kilo. Sehari dia orang pergi tangkap. Sekarang nak ambil 5 kilo pun payah. Seorang. Sebab tu yang berhenti. Ikan pun macam juga. Berkurangan banyak lah. Sejak bila tu? Sejak saya ingat dalam 2 bulan yang lepas ni, memang kemungkinan patut cuaca dan apa-apa lah menyebabkan ikan pun berkurangan. Sebelum ini terdapat kira-kira 1,600 orang nelayan di Kuala Perlis. Tetapi kini jumlahnya kurang 200 nelayan yang masih bertahan. Kebanyakan sudah beralih arah dan tidak lagi menjadikan rutin ke laut sebagai pekerjaan utama. Dalam pada itu, tinjauan di pasar mendapati ikan kembung dijual pada harga RM13 sekilogram. Jelas mereka, fenomena kemarau yang berlaku tahun ini sangat luar biasa hingga menyebabkan lebih 700 tan padi yang menjadi penyumbang terbesar bagi kawasan pokok Sena terjejas. Mereka turut merayu agar kerajaan dapat membantu mengurangkan bebanan pesawah terutama dalam menyediakan modal permulaan bagi musim kedua penamaan padi pada April depan. Tuan-tuan dan puan dan pihak kerajaan bayangkanlah mana kami nak ambil duit. Sebenarnya apa yang telah kami buat keluar modal itu wajib, bukan sunat. Kami kena bayar ke pengusaha traktor dan juga pembekal pada ini. Jadi apa ada simpanan kami dah labung untuk musim yang tak jadi ini. Saya merasai apa yang pak-pak tani merasai keseluruhannya. Saya tahu saya buat pendang dan saya lah yang terjejas paling teruk. Menghampiri 50 relung yang modalnya untuk satu relung tu 630. Tuan-tuan dan puan boleh kira lah 50 relung kali 630. Bagi penghulu Mukim Derang, Abdullah Sadiq Muhammad Nasir menjelaskan dia menerima aduan penduduk yang majoritinya golongan petani sejak pertengahan Disember lalu. Tambahnya, aduan terbabit telah disampaikan kepada pihak bertanggungjawab bagi diselesaikan dalam waktu terdekat. Ada petani ada datang sebab kita melihat pada bulan 12 hari itu pun dah mula kerisauan petani-petani itu dah jadi satu benda yang perhatian kita sebab ini mata pencarian utama mereka. Jadi kita risaunya dari segi long termnya dia dengan bulan kalau andai kata hujan tak turun juga dia akan menjejaskan banyak isi rumah lah sebab dengan kita akan hadapi Ramadan bulan 4 kemudian Syawal. Jadi ini pendapatan utama mereka. Kalau tak nanti dia akan jejaskan banyak. Tinjauan siang tadi mendapati sekitar kawasan Tadahan semakin kering kontang. Semua bot tersadai dan tidak boleh beroperasi kerana air tasik terlalu cetek. Selain aktiviti air terjejas, tarikan termasuk Pulau Orang Utan terpaksa ditutup sementara sejak 2 minggu lalu. Operasi hotel dan operasi daripada Orang Utan Island Foundation pun dah sangat-sangat terjejas, whereby kita dah tak boleh mengambil pengunjung lagi. Dan seperti sebelah sini yang kita boleh nampak, kita punya water activities, contohnya macam paddle boat, berkayak yang kita satukan dalam satu package, kita terpaksa gantikan dengan aktiviti lain seperti berbasikal, hoverboard, leadway atau rollerblading, yang sukan-sukan yang lain lah. Resort itu kini terpaksa menggunakan kayak untuk menghantar bekalan makanan bagi 24 orang utan di pulau itu. Keadaan sama dialami di sekitar Kampung Selamat. Lebih terjejas mata pencarian penduduk yang mencari ikan. Tahun ni paling teruk lah. Selalu tak adalah teruk sangatnya ni. Ini memang tak ada air langsung. Sungai, ni alur sungai ni langsung tak boleh nak keluar lah. Dulu boleh juga keluar dengan sampan.
Kami tak boleh keluar. So penduduk Tomah pun banyak sini. Tapi dengan air macam ni dah tak ada air pun. Ikan semua dah lari. Semalam saya pergi kat tengah. Tapi memang tengah tu air terlalu cetek sangatlah. Saya buat anggaran lebih kurang dalam 3 kaki ataupun 2 kaki setengah. Macam tu aja dalam dia. Paling tengah. Saya duduk kat semalam. Enjin boat pun memang tak boleh nak start lah. Kami pakai dayung je.